Okey, jadi saya boleh start sekarang? Boleh, saya start sekarang. Kita ada 15 orang. Okey, baik. Saya akan mulakan dengan baca doa. Jadi saya minta seorang di kalangan awak, siapa yang sudi baca doa baca doa belajar. Nama yang saya nampak kat sini, Arif Akmal. Arif Akmal, baca doa Arif Akmal. Boleh tak? Arif? Oh, Arif. Ataupun siapa-siapa lah, volunteer lelaki. Pelajar lelaki, siapa-siapa volunteer baca doa. Baca doa macam kat kelas. Lekas. Siapa-siapa baca apa? Kalau Arif Akmal baca lagi bagus. Saya kenal Arif je sebab Arif ni main bola. Boleh Arif baca doa Arif? Lah Arif senyap pula. Orang yang baru masuk ni kita suruh baca doa. Baiklah kita tunggu macam ni. Muhammad Hakimi. Bolehlah Muhammad Hakimi. Muhammad Hakimi baca doa Muhammad Hakimi. Saya memang suka baca doa dulu baru saya start. Kalau start ada orang baca doa kita tak start dah. Saya buat lagi tanda aku. Baca doa dulu. Kejap je. Ya. Siapa-siapa yang selain pada siapa yang saya sebut nama ni, pelajar lelaki, tolong baca doa dulu. Seorang. Allahumma ftah alaina je pun. Saya pun boleh baca tapi saya nak awak baca. Okay, saya baca kau. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina wa wasyir alaina min khazaini rahmatika ya rahman rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih. Siapa Hakimi Okey, terima kasih Hakimi. Okey, baik. Cerita akan seperti yang saya minta semalam. Saya harap awak dah siapkan latihan yang saya minta buat. 10 poin apa. Saya tengok ulang nombor latihan tu. Latihan 10.1 kan? 10.1 dan juga latihan intensif 10.1 saya minta awak buat. Jadi saya harap awak boleh type kat ruangan chatting tu kata saya siap. Saya dah siap. Ruangan chatting tu cakap saya dah siap salin. Okay. Type je saya siap. Saya dah siap. Tu macam tu. Intan Syazana, Sabur Hamidah. Okay, jadi supaya kita lihat. Ya, terima kasih banyak dah siap. Bagus. Pastikan awak salin tu awak ada ruangan jawapan lah. Ruangan jawapan tu tak perlulah besar sangat. Tak perlu satu muka surat. Dia jawapan dia pendek-pendek lah. Untuk tajuk ni. Dia tak macam tajuk matematik tambahan, tajuk yang lain lah. Tajuk lain panjang-panjang lah. Tapi untuk tajuk nombor indeks ni, selalunya dia pendek-pendek dia. Okay, baik.
Sekarang ni saya akan cuba share screen. Saya punya satu lagi ni, tab ni, saya harap nampak. Sekejap. Share screen. Present screen. Okey, baik. Saya nak awak jawab, awak tak off kamera, tak off mic pun tak apa, awak saya nak cuma jangan bising lah. Cuma saya nak awak ada interaksi sama, saya tak nak dalam keadaan bercakap seorang-seorang. Okey. Kalau saya cakap seorang-seorang lagi, jadi saya cepat nak boring lah, cepat boring. Awak pun boring, saya pun boring. Jadi kita nak ada dua ala lah. Kita pun bukan nak buat apa-apa, nak bincang-bincang benda ni je. Jadi soalan saya adalah, awak nampak tak skrin dekat skrin awak sekarang? Nampak. Okay, awak nampak. Apa yang awak nampak adalah sama dengan buku teks, betul? Betul. Okey, baik. Ada seorang dua jawab pun tak apa lah, at least betul lah tu. Saya takut skrin gelap. Banyak kali terjadi, saya mengajar lama-lama, tengok-tengok, rupa-rupanya skrin tu dah gelap. Tak ada siapa pun bagi tahu. Jadi apa saja yang berlaku, apa awak tak nak, just awak kena respon segera. Cikgu tak dengar. Cikgu ada masalah ni. Cikgu skrin hilang. Cikgu apa saja masalah, bagi tahu segera. Jangan saya dah cakap seorang-seorang lama, dah pergi jauh, dah baru abang cikgu. Skrin cikgu dah tak ada dari lama tadi lagi tak ada. Jangan macam tu Tolong bagi tahu awal-awal. Apa saja masalah, tolong maklum segera. Okey, sebab ini kelas pertama penting untuk saya bagi tahu benda-benda macam ni sebab takut awak awak diam je kan. Jadi saya tak mahu macam tu Okey, alhamdulillah lah, kelas kita pun dah makin ramai, dah ada lebih kurang 25 orang dah masuk. Jadi saya akan mulakan indeks. Sebelum saya ajar tajuk indeks ni, saya akan cerita dulu kenapa saya pilih tajuk ini. Kebanyakan sekolah telah pilih. Sebenarnya nombor indeks ni, kalau KBSM dulu pun kita start dulu nombor indeks, baru kita pergi tajuk lain. Dan KSM tahun depan kita tak mula tajuk indeks sebab KSSM adalah tajuk silibus baru yang dikenalkan bermula tahun lepas, batch 2020 2020 tingkatan 4 2020 tingkatan 4 tahun lepas. Jadi tahun lepas kita tak ubah silibus macam hari ni, macam sekarang kita buat, kita kembali nombor indeks, kita ambil balik. Salah satu sebab kita pilih nombor indeks menjadi satu tajuk yang diutamakan kerana dia adalah tajuk wajib kertas 2 dalam SPM. Tapi saya cerita ni untuk KBSM dulu lah sebab SPM, KSSM masih akan berlangsung tahun ni lah, 2021 ni. Apa saja maklumat yang saya bagi tahu sekarang adalah sebenarnya adalah maklumat KBSM lah. Jadi kita tak tahu format, bukan tak tahu, kita tahu dah format terkini, tapi selalunya nombor indeks ni berada dalam kertas 2. Okay, dan dia adalah satu tajuk yang kita selalu bagi tahu pelajar untuk skor lah. Okay, berbanding tajuk-tajuk lain, nombor indeks ni adalah tajuk yang paling senang. Okay, jadi saya harap awak tak anggap susah lah. Mungkin sekarang awak anggap susah dulu baru nak start tapi sebenarnya bila awak melalui tajuk yang lain, awak belajar dari tajuk yang ada di dalam keadaan 4 ADMAT ni, awak akan dapati sebenarnya nombor indeks ni yang paling senang. Jadi untuk kita mendapatkan momentum tu, kita ajar dulu nombor indeks. Okay, saya akan mula sekarang. Baik, untuk tajuk nombor indeks 1, kita akan belajar dulu mengtarikh dan mentafsir nombor indeks. Okay, kalau awak lihat apa yang dibincangkan di situ, dia kata apa, saya beli telefon ni 680, kawan ni beli 748. Jadi sebenarnya itu menunjukkan peningkatan harga lah. Okay, bila ada saja peningkatan harga di situ ataupun sebenarnya penurunan harga, meningkatnya harga, menurunnya harga melibatkan satu indeks lah, indeks komposit, bukan indeks, okay, ataupun kita kata kadar perubahan harga. Dia macam kalau kita lihat, kalau awak baca ni saya boleh tunjuk kat skrin ni sekarang. Kalau awak baca,
Okay. Secara umumnya nombor indeks adalah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada satu tahun tertentu. Itu poin penting di situ adalah ni, pada tahun satu tertentu ni berbanding dengan tahun yang lain. Yang kita nak belajar. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Bila ada peningkatan harga ataupun saya cerita senang dengan awak lah. Kalau awak cerita awak perasan benda tu naik harga, awak kata macam awak beli apa-apa, contoh kata awak beli katalah awak beli buku. Katalah awak beli buku koperasi. Katalah awak beli buku koperasi. Bila awak beli buku harga hari ini, tahun ni awak beli, awak dapati harga dia telah meningkat. Awak kata harga dia dah naik lah dulu, saya pun tak tahu berapa harga buku. Berapa harga buku beritahu saya tak? Buku latihan tu satu tu berapa harga dia? Tak ada orang respon. Saya itu. Apa dia? Tak Berapa harga ingat. dia? RM1 je? Tak ingat. Tu yang diam tu. Bukan baru beli je ke buku ni? Katalah okey lah, katalah harga dia. Beli semua tu ke? Satu tak tahu berapa? Gila RM1 lebih. Tak tahu. Cik orang share apa lah. Nama kan duit tu duit apa. Tak beritahu harga buku satu tu berapa kan. Okey, tak apa. Katalah buku tu kita belasah je lah. Katalah RM1. Katalah saya tak tahu berapa, RM1. Bila awak kata harga dia naik, katalah awak kata dia harga dia naik. Harga dia naik lah. Hari tu saya beli baru je 8 kupang. Contoh lah kan. Tahun lepas. Maknanya di situ awak telah merujuk harga tu kepada harga yang lepas. Bila ada peningkatan harga, maknanya apa? Dia mesti ada rujukan. Betul tak? Betul tak saya cakap? Kalau kita ada satu peningkatan harga, contoh buku ni dah naik harga lah. Bila awak kata buku tu naik harga, mestilah dia ada harga lama. Betul tak? Betul. Kecuali lah benda itu benda pertama kali diwujudkan. Contoh handphone ini satu jenama handphone jenama Malaysia kan, jenama Orange. Kalau Apple kan, Malaysia buat satu handphone baru, Orange. Jadi Orange ni dikeluarkan pada tahun ini. Maknanya kita boleh tak nak, kita nak tahu, kita nak kata alamak tahun lepas Orange harga, kerana kita nak boleh rujuk harga sebab dia telah dilancarkan pada tahun ini, dia adalah produk baru, dia tidak ada harga rujukan. Harga rujukan yang saya sebut ni adalah tahun asas. Okey, yang saya kata dulu ni adalah tahun asas. Okey, kalau awak tengok kat sini saya write kat sini, pada satu tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Tahun asas tu adalah tahun asal dia, harga dia yang lama berapa. Okey. Dia boleh jadi 3 tahun lah. Contoh harga buku ni ada 3 tahun. 2021 harga dia berapa, tahun 2020 harga dia berapa, tahun 2019 boleh harga dia berapa. Maknanya adakah dia meningkat. Okey, satu soalan saya nak beritahu. Bila awak nampak kat sini adalah mengambil nilai 100. Okey, 100. Apa yang maksud dia adalah, katalah harga buku yang awak beli ini RM1 pada tahun ini, 2021. Tahun 2020 harga dia pun RM1, tak berubah. Okay, harga dia tak berubah. Dia tidak ada peningkatan harga, tidak ada penurunan harga. Saya boleh katakan adalah dari segi statistik, dari segi peningkatan tidak ada. Jadi nombor yang kita sebut adalah indeks dia adalah 100. Okay, faham lah? Indeks dia adalah 100 kalau tidak ada peningkatan harga. Okay, kerana maknanya kalau harga tu naik ataupun 20% pada tahun 2021, saya tulis sini ya, buku. Ini buku. Okay. Buku tahun 2020 harga dia RM1. Tahun 2021 dia naik RM1.20. Okay. Maknanya ada peningkatan. So berapa peningkatan indeks yang meningkat tu? 120.
Dia telah naik 20. Okay, ini adalah indeks. Okay, kenaikan 20. Kalau RM1 jadi 8 rupang, maknanya indeks dia turun 80. Okay, tak apa, kalau tak berapa faham pun tak ada masalah. Tunggu dulu. Dia kadang-kadang bila kita buat soalan baru kita nampak. Okay, ini adalah jenis-jenis sebenarnya. Ini adalah rumus indeks kualiti udara, harga pengguna ni semua. Ini adalah sebenarnya kita guna yang ni lah. Indeks harga pengguna ni kita pakai lah. Tapi kita dimudahkan di rumusnya di sini ya. Okay, sekarang ni awak lihat di sini. Ni yang ni saya nak awak lihat dan ingat. Yang ni lah segala-galanya yang kita akan belajar. Okay. Saya harap awak nampak kat skrin tu, saya bulatkan. Okay. Secara amnya, rumus bagi nombor indeks boleh ditulis sebagai Q1 per Q0. Okay. So, awak nampak atau apa dia Q0? Harga atau kuantiti pada masa asas. Q1 harga atau kuantiti pada masa tertentu. Baik, apa yang saya nak beritahu awak adalah kalau kita nampak soalan itu soalan tentang harga, dia bukan kuantiti harga. Awak boleh ubah sebagai P, price. Price 1 per price storm kali dengan kali dengan 100. Okay. Ini kalau dia price. Sebab kat sini awak nampak harga, lagi kuantiti. Kuantiti ni Q lah. Harga ni P. Jadi kita boleh ubah rumus kepada P dengan Q. Jadi kalau harga kita pakai price. Okay. Dan 1 itu adalah tahun semasa. Ataupun dia kata kat sini Q1 ni pada masa tertentu ataupun tahun semasa. Okay. Tahun semasa ataupun pada masa yang kita nak. Yang asal ni tahun yang lama, yang cerita tadi. Kalau dia naik, dia mesti ada tahun bila yang kita rujuk. Contoh mak awak cerita, dulu mak beli nasi lemak ni tahun mak sekolah dulu baru 20 pang. Tahun bila tu mak? Tahun 19 20 pang. Tahun 88 contoh kan. Okay, tahun 88 mak beli nasi lemak ni baru 20 pang. Lah ni berapa? Lah ni RM1. Maknanya, rujukan mak kita tadi adalah tahun asal dan tahun bila? Tahun 1988. Dia faham tak? Okay. Tahun semasa sekarang. Okay. Tahun semasa adalah sekarang. Maknanya, mak awak cerita nasi lemak yang dia beli pada dia sekolah dulu ataupun dulu dia sekolah tahun 1988. Nasi lemak berharga 20 sen. Contohlah, saya rasa 3, lebih kurang tu lah, 20 sen lah. Katalah 20 sen. Sekarang ni dah harga RM1. Okay. Sekarang ni yang saya sebut sekarang ni tahun 2020 lah, 2021 lah. Maknanya tahun 2021 itu adalah tahun ataupun tahun masa ataupun tahun semasa. Okey. Yang mak kita tadi rujuk tadi 1988 itu adalah tahun asas. Okey, saya harap faham. Jadi faham ke tak faham? Respon dulu setakat ni faham okey ke tak okey? Sebelum saya pergi lagi. Faham. Boleh Faham. Okey, baik. Katalah semua dah kata faham. Bagi tengok contoh satu. Kita tengok dulu contoh satu. Okey, saya awak nampak kat buku awak ataupun awak tengok dekat skrin ni. Saya tengok. Baik, harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017. Okey, sebab dia, kalau tengok soalan ni, penyelesaian yang buku teks buat dia pakai Q. Okey, tak apalah, Q pun tak apalah. Tapi kalau saya pakai price lah, P. Okey. Harga seutas jenama X pada tahun 2017. Maknanya saya boleh tulis kat sini, selain daripada saya boleh tulis sini price 2017. Ini 2017. Okey. Dan satu lagi price 2018. Okey. Okey, jadi hitung nombor indeks bagi harga. Satu dia bagi harga 2017 adalah 500. Satu lagi 550. Okey. Ini saya keluarkan balik apa yang soalan bagi kat situ. P17 adalah price 2017. Harga dia 500.
P18 tu adalah price ataupun harga 2018, harga dia 550. Hitung nombor indeks. Sekarang dia nak tahu berapa indeks harga bagi jam itu pada tahun 2018 berasaskan 2017. Okey. Jadi kita nak price 2017. Sekarang ni saya kena tengok tahun asal. Tahun asal berasaskan 2017. Dari 2017 kita akan tulis di bawah. Tahun asal, ingat, tahun semasa kita letak di atas. Tahun asas letak di bawah. Okey. Nampak ni? Kalau awak tengok semua ni. Yang kiri kosong ni apa? Asas. Yang ni semasa. Ataupun yang dia nak. Jadi sekarang ni kita benda yang sama kita buat. Cuma saya tukar P saja. Jadi price. Lepas tu 17 di bawah, atas saya ambil 18 lah. Okay. Jadi saya buat kali 100 sama dengan berapa? Jadi saya ambil price 18. 18 yang ni. Price 18 ni harga dia yang ni. Jadi 550 bahagi dengan price 17 iaitu 500 kali dengan 100. Kan calculator akan dapat 110. Jadi sama saja. Okay, sama saja. Okay, jadi saya harap senang saja untuk kita tahu indeks lah. Harap awak tak confuse lagi. Saya harap dia tidak memberi satu masalah besar lagi setakat ni. Sekejap tengok buku kita buku teks. Okey, baik. Sekarang kita pergi ke contoh 2. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, boleh. Saya teruskan. Awak boleh baca tepi-tepi ni tik pinta, cabar minda. Ni soalan dia, cabar minda ni. Cabar minda. Adakah nombor indeks boleh bernilai 100? Jika ya, bilakah situasi tersebut akan berlaku? Saya dah cerita tadi. Ada orang boleh beritahu saya? Type lah, type. Tak mau cakap, awak type kat chatting. Apa dia 100 ni, nilai 100 ni? Mari saya tengok kat chatting. Rasya Alia kata kalau tiada perubahan harga. Ya, lebih kurang dia tidak naik harga. Harga dia sama. Saya cerita tadi kan. Kalau dia tak berubah, harga dia kekal. Tahun 2019 harga dia RM1, tahun 2020 dia harga dia RM1, maka dia tidak berlaku peningkatan harga, maka indeks dia adalah 100. Kenapa? Saya beritahu contoh dia kenapa. Kan saya kata tadi, kalau harga di atas adalah harga sekarang. Katalah harga dia RM1, okay, harga sekarang. Okay, bahagi dengan harga yang kita rujuk. Bila yang kita rujuk ni? Kita rujuk yang tahun lepas. Tahun lepas pun harga dia RM1 juga. Kan? Jadi kita kali dengan 100. Kalau awak buat ni, awak akan dapat 100 juga, betul? Jadi tidak berlaku peningkatan ataupun pengurangan. Maknanya kekal indeks dia 100. Saya harap awak faham dengan penjelasan kiraan ini. Okey, baik. Pendaftaran Badan Sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS pada tahun 2017 ialah 893. Diberi nombor indeks. Yang ni kali ni soalan ni dia bagi nombor indeks. Okay, diberi nombor indeks bagi pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2017 berasaskan tahun 2010 ialah 156.39. Okay, 156.39 ni adalah indeks. Okay, adalah indeks. Saya nak highlight sikit. Okay, adalah indeks. Hitung bilangan pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2010. Okay, jadinya sekarang, saya pakai tepi ni balik. Okay. Jadinya sekarang, apa yang saya nak buat adalah saya akan tulis balik sebab ini adalah berkaitan dengan bilangan pejabat apa semua. Jadi saya tak boleh pakai P, saya pakai Q. Jadi Q saya bahagi dengan Q kosong kali 100. Ini rumus. Okay. Jadi Q1 ni sebenarnya adalah tahun semasa. Jadi kita tengok ni, kita tengok indeks ni. Okay, diberi nombor indeks bagi pendaftaran pada sukan tahun 2017 berdasarkan 2010. Jadi kan, saya boleh tulis kat sini indeks yang ni saya highlight yang kuning ni awak tengok. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran
berdasarkan pada tahun 2017 berdasarkan tahun 2010 ni, maknanya apa? Maknanya yang penting kat sini adalah nombor tu, indeks I ni. Tengok tahun 2017 berasaskan 2010. Jadi 17 berasaskan 10. Saya dah kata asas mesti kat bawah. Okey, yang kita nak 17, yang asas mesti awak nak ingat senang macam ni lah. Asas duduk kat bawah. Okey, nombor asas duduk di bawah. Jadi sekarang ni berasaskan 2010, jadi asas 2010 ada di bawah. Okey. Ini adalah indeks 1710 adalah indeks tahun 2017 asas 10. Tu maksud yang saya bulat ni. Oh, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Indeks 1710 ni, okey, terima kasih. Indeks 1710 ni maknanya indeks tahun 2017 asas 10. Jadi, saya tulis balik benda yang saya bulat ni iaitu indeks 17 ini, kuantiti dia berapa dia bagi kat sini? 893. Jadi, saya boleh tulis balik 893 per 2010 ada tak? Tak ada. Sebab dia kata apa? Hitung bilangan dia suruh kita cari. Jadi kita tak tahu, dia tulis je lah 2010. Okay, atas tu dah ada dah 2017 kali dengan 100. Okay, tapi kita jawapan untuk indeks tu dia bagi indeks ini adalah 156.39. Okay, jadi kita ambil letak di sini jadi 156.39. Awak selesaikan je lah yang awak tak tahu yang ni 2010 ni. Okay, ataupun kalau awak pening dengan 2010 ni, awak boleh tulis. Awak boleh tulis dengan macam ni, awak boleh tulis X. Okay, kita cari X lah sekarang. Senang je, awak tekan calculator. Awak tekan 156.39. Awak bahagi 100, awak Sekejap. Bukan. Awak ambil 893 bahagi dengan 156 kali 100. Kalkulator sekarang. So awak akan dapat jawapan yang kat sini lah 571. Okay, sekarang tak ada masalah lah, jawapan ada. Kita dulu study contoh. Sekejap lagi kita tengok, kita buat soalan yang kita buat, saya suruh awak salin tu. Okay. Setakat ni okay? Okey. So awak akan dapat jawapan 571. So okay, terima kasih. Jadi dua contoh kat sini saya dah tunjuk. Satu lagi contoh last kat sini. Contoh 3. Yang ni dia melibatkan 3 tahun. Okay, dia melibatkan 3 tahun. Ada dua kaedah untuk jawab soalan ni. Dia melibatkan 3 tahun. Maksud 3 tahun yang saya cerita tadi lah. 3 tahun dia ada 2020, 2019, 2018. Ataupun 2021, 2020. Dia ada 3 tahun. Okay, dia ada 3 tahun. Kita ada dua kaedah lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada 3-4 kaedah. Ada kaedah tu, macam kalau awak belajar di online ni, macam cikgu ajar macam kaedah. Tapi saya nak tekan kat sini 2 kaedah je. Sebab dalam exam, tak perlu nak tunjuk semua kaedah pun. Satu kaedah pun dah asalkan jawapan betul kan. Yang penting betul. Tapi saya akan tunjuk 2 kaedah. Okay, baik. Kaedah yang pertama. Tapi saya nak baca soalan dulu. Baik. Indeks harga bagi sebuah basikal. Ni indeks lah. Awak kena bezakan indeks ni ataupun harga. Kadang-kadang dia bagi harga, kadang-kadang dia bagi indeks. Okey, indeks tu yang saya beritahu tadi, naik ke turun ke. Indeks tu. Okey, macam saham, naik saham turun. Perubahan harga ni. Tapi kalau dia kata harga dia, jangan terkeliru dengan indeks harga dengan harga. Okey, harga lah. Indeks harga adalah yang tadi saya beritahu. Kalau indeks harga ni dia jawapan dia macam ni lah 176 lah, 110 ni tu, itu adalah indeks lah. Okay, indeks harga bagi sebuah basikal, kita pasal basikal. Pada tahun 2018, indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan 2010 dan 2015. Baik, apa saya boleh tulis kat sini adalah indeks harga ada 2. Okay, awak tengok saya tulis balik yang dia bagi. Okay, ni kalau awak tengok penyelesaian yang buku teks bagi ni, saya tulis lah. Okay, kaedah alternatif ni okey. Tapi awak tengok yang saya nak buat macam mana. Okay. Indeks harga bagi sebuah basikal pada 2018 berasaskan 2010. Okey. Indeks harga
2018. Okey, satu berasaskan 2010. Satu lagi indeks 18 berasaskan 2015. Dia bagi ada dua lah. Kalau awak baca ayat ni betul-betul, indeks harga basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015. Maksudnya dua tahun asas. Satu lagi tahun asas 2010, satu lagi tahun asas 2015. Okey, boleh faham? Sama dengan 176. Boleh faham tak? Boleh. Bagus siapa-siapa tu. Macam umur 2-3 tahun tu. 18-15. Berapa 18-15? 110. Okey. Awak duk mesej apa sekarang? Kalau boleh jangan duk tekan mesej-mesej lagi sebab saya tak boleh nak tengok. Awak fokus kat kelas dulu. Okey. Yang mana mesej-mesej saya ni saya tak boleh nak tengok lah. Sabar-sabar. Okey, baik. Sekarang ni yang saya tulis tu indeks 18-10, 176, indeks 18-15, 110 tu adalah yang saya highlight kuning. Okey dah? Yang saya highlight kuning tu yang saya keluarkan jadi yang ini. Okey? Jadi cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Baik, sekarang ni dia nak indeks 15 asas 10. Setakat ni faham tak? Dia nak yang ni, kita nak yang ni. Dia bagi asas tahun ni, dia bagi asas tahun ni tapi dia tak tahu asas tu. Faham saya? Maknanya kita ada tahun 2010, kita ada tahun 2015. Tulis kan? Kita ada tahun 2015, kita ada tahun 2018 punya harga basikal. Okey, jadi 2010 ni dia naik-naik kan. Maksudnya 2015-10 yang mana? 15-10 yang dia nak cari. Ni. Yang ni. 15 yang mana? Tu 18-15 yang ni. Sini naik 110. Betul 18-10 yang mana? Yang ni 18-10. Yang ni naik 176. Okey, kalau awak faham maksud dia adalah pada tahun 2015 ni dia naik sikit je 110 je. Tapi daripada tahun 2010 ke 2018 ni dia naik 176. 76% dia naik. Okey, sebab dia lama 8 tahun. Kan? Boleh faham lah? Jadi soalan tanya yang ni. Daripada tahun 2010 ke 2015 berapa indeks dia? Lebih kurang dia tu lah dia tanya. Okey. Okey, sekarang ni cara dia awak tengok ni siapa saya nak buat. Yang ni yang penting, tolong bagi perhatian yang ini. Okey. Mula-mula kita nak kira indeks 15 asas 10. Jadi awak tulis balik indeks 15 darab indeks 10. Okey. Faham tu? Apa saya buat? Ni kaedah ni dipanggil split and fill. Split ni kita pisahkan. Split tu apa maksud dia? Kita pisahkan. Split and fill. Split. Okay. Kita split ni kita pisahkan. Fill tu kita isi. Tolong beritahu saya apa dia? Kita cakap orang ramai. Split and fill. Cakap Zat. Split, pisahkan. Fill isikan. Ya, split and fill. Kita pisahkan. Awak ingat saya pisahkan 15 dengan 10 tu. 15 duduk depan, 10 pergi belakang. Lepas tu fill. Fill tu isi. Isi tahun yang tak ada. Dekat sini apa tahun yang terlibat? Tahun yang terlibat ada tahun? 2010. Ada. 2010 sini, 15 ada. Lagi tahun apa yang sepatutnya ada? 2018. 10 dengan 18. Betul tak? Maknanya ada tahun 2018 yang kita perlu isi. Boleh faham tak? Boleh. Maknanya sekarang saya perlu isi di sini 18, sini pun 18. Isi tahun yang tak ada. Tapi saya cari, ini case untuk 3 tahun. Yang kita split tadi, kita asing, cari lagi satu tahun yang
yang dia duk cerita. Kan dia cerita tahu saya tunjuk tadi 10, 15, 18. Jadi yang mana tak ada tu orang berisi. Tu. Jadi itu maksud dia split and fill. Split, pisahkan, fill kita masuk. Okey, penting ni sebab semua soalan nanti kita banyak akan guna split and fill. Dia ada dua kaedah saya kata tadi. Lagi saya boleh tunjuk satu kaedah. Jadi nama kaedah adalah split and fill. Baik. Sekarang ni bila ada split and fill, apa yang kita akan buat adalah kita akan isi 15, 18 ni ada tak? Ada kat sini betul? Tapi dalam terbalik, dia terbalik betul? Betul. Respon. Betul ke tak betul? Dia terbalik betul tak? Betul. Okey. Kalau dia terbalik, apa kita buat adalah kita akan terbalikkan juga 110 ni. 110 ni maknanya kita akan tulis kalau dia tak terbalik, kita tulis di atas. Okay, kalau dia tak terbalik. Tapi pasal dia terbalik, 18, 15, 15 terbalik, apa kita buat adalah kita tulis kat bawah. Terbalikkan. Kita 100, 110. Atas 100. Okey? Okey, awak tengok yang saya buat seterusnya, darab dengan 1810. Ada tak 1810? Ada. Ada tak 1810? Ada dekat sini betul? Betul. 1810 kan? 1810 ni terbalik ke tak? Tak. Dia tak terbalik, dia sama kan? Kalau dia sama, kita tulis terus 176 per 100. Dia tak terbalik per 100 kat bawah. Maksud terbalik dia adalah 100 kat atas lah. Faham? Faham. Okey, dan last sekali jangan lupa darab dengan 100. Ini jangan lupa. Okey, ini memang awak kena buat. Rumus dia. Rumus dia adalah awak kena bahagi yang mana terbalik, awak terbalikkan dengan 100. Kalau dia sama, awak tulis 100 kat bawah. Dan akhir sekali awak darab dengan 100. Sekarang ni menggunakan kalkulator, awak tekan semua ni. Tekan 100 bagi 110, darab 176 bagi 100, tekan darab 100. Dapat berapa? 160. 160. Sama tak dengan jawapan? Sama. Okey, jadi sama. Jadi betul lah tu. Jadi ini satu kaedah. 160 adalah satu kaedah yang kita akan buat. Okey, lagi satu kaedah. Saya harap split and fill dengan satu lagi kaedah ni. Satu lagi kaedah jadual. Okey, tapi saya suka split and fill dah cepat sikit. Dalam exam kita nak cepat je kan. Tapi kadang-kadang kaedah jadual ni sangat membantu. Sebab dia kadang-kadang kita untuk kata awak, kalau kaedah jadual ni awak tak payah pening kepala. Awak rukir jadual, masuk dapat jawapan. Okey, macam mana dia buat? Nak buat jadual. Okey, kalau saya nak sebagai student NMAT kelas saya nak awak mahir dua-dua ni. Sebab apa? Dia bukan pasal apa. Kita boleh check jawapan kita betul tak betul. Kalau kita tahu kita ada dua kaedah betul lah. Kadang-kadang awak buat, dapat jawapan ni, awak sangka betul. Awak biar. Tapi kalau kita ada satu lagi kaedah jadual ni, kita boleh tengok jawapan kita tadi betul ke tak betul. Okey? Jadi baik. Saya nak awak tengok macam mana kalau menggunakan kaedah jadual. Pertama sekali, katalah saya tak tahu soalan apa pasal basikal apa semua saya tak tahu. Tapi saya tahu, saya lukis jadual dulu. Okey, saya lukis jadual. Macam mana nak buat jadual? Jadual ni macam mana soalan pun kalau dia ada 3 tahun, inilah jadual yang sama je. Tak ada kira. Awak buat jadual kotak macam ni. Awak buat satu garisan macam ni. Ni. Okey, selalunya saya akan masuk 3 tahun lah. 1, 3. Okey, apa saya nak buat kat sini? Saya buat sini Q1, sini Q0. Okey, kalau awak ada ni awak salin . Baik. Q1, Q0. Lepas tu dekat sini, apa kita buat adalah kita akan isi tahun. Kan saya ada kata tadi 3 tahun. Tahun apa yang terlibat? Kalau kita tengok balik dekat sini, kita ada 2010 kan. Awak kalau nak cepat tulis 10, 15, 18. Tahun dia 2010, 2015, 2018. Betul lah? Respon betul ke tak betul? Faham ke tak faham? Boleh ikut? Faham. Boleh ikut cakap ni? Boleh. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. 10, 15, 18. Jadi saya tulis kat sini pun sama. 10, 15, 18. Okey, benda yang sama.
Okey, Q1 tadi adalah tahun semasa, Q0 adalah tahun asas. Dekat sini awak tulis 100, 100, 100, 100. Yang ni jadual asas yang awak kena ada untuk setiap kali soalan. Awak buat satu-satu, okey settle. Okey, sekarang ni apa kita buat? Kita pergi kepada maklumat yang kita ada tadi. Okey. Sekarang ni nak tengok dia senang je. Katalah kita nak isi di yang ada kat sini apa? Awak tengok kat sini dulu. Sini ada 1810 kan? 1810 176. Jadi saya pergi kat 1810. Okey, 1810. 18 saya kata yang atas 18, yang bawah 10 kan? Jadi yang kotak mana 1810? Saya tulis A, B, C, D, E, F. Bagi tahu saya. Tak mana 1810? B. 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 B, kotak B. Ha? Kotak B. Kotak Very B. good. Very good. Ya, yeah, very good, very good. Tu saya suka awak ni. Bagus. Okey, 18. Maksudnya saya tulis ni 1, 7, 6. 18, 10. Okey. Satu lagi 18, 15. Di mana 18, 15? Alamak, dah hilang ABC tu yang semua senyap. B. A, B, C, D, C, E. E. C. C. 18, 15. C. C. Apa dia? C. C. Jawapannya C. Very good. Bagus lah. Saya rasa macam 12. Jadi jawapannya dekat C. Jadi berapa saya nak isi kat situ tadi? Dia punya indeks 110. 110. Okey, baik. Jadi kalau dah siap ini, soalan nak tanya apa tadi? Soalan tanya apa? 15, 10 betul? Betul. Di mana 15, 10? 15, 10 dekat A tadi, betul? Betul. Jadi sekarang ni apa kita buat adalah yang kita nak itu bahagian ni je. Okay, bahagian tu saja. 4 kotak tu saja. Jadi 4 kotak ni kita akan jadikan dia sebagai persamaan. Atau awak tengok saya tulis saya tulis balik A per 100 sama dengan 176 per 110. Jadi bagaimana saya nak dapatkan nilai A? 100 kena pergi mana? A 100 kena pergi darab sama dengan ya 110. 100 kalau pergi sini jadi apa? Pergi. Darab 100. Okey, jadi darab 100. Sebab 100 tu bahagi dia pergi sana jadi darab. Jadi awak tekan kalkulator A sama dengan berapa? 176 bagi 110 darab 100 dapat apa? 160. Dapat berapa? 100? 160. 160. Sama tak? Sama tak? Sama. Okey, jadi kita siapa tepuk tangan? Okey, jadi kita ada dua kaedah tapi mendapat jawapan yang sama dan saya nak awak faham kepada kedua-dua kaedah ini. Satu dipanggil split and fill, satu lagi kaedah jadual. Okey, terpulang kepada awak untuk awak pilih yang mana kerana mana-mana pun dapat jawapan yang sama. Okey. Jadinya sekarang saya akan pergi ke soalan yang saya telah minta awak buat. Okey, yang saya minta awak buat tu soalan Persatuan Automotif ni. Okey, Persatuan Automotif Malaysia MMA melaporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75,376. Jadi saya tulis je kuantiti untuk untuk tahun 2015 ataupun tak boleh kat ni tu kena tulis ni. Saya tulis 2015 sama dengan 75,376
Manakala jumlah kenderaan komersial yang berdasar pada 2017, okey, 2017 tertulis kuantiti 2017 adalah 61,956. Okey. Betul tak? Hitung indeks Betul. bilangan kenderaan. Hitung indeks. Okey. Hitung indeks bilangan kenderaan komersial yang berdaftar. Jadi sekarang dia nak hitung indeks ni. Hitung indeks. Indeks kita punya rumus adalah Q1 bagi Q0. Okey. Tapi dia nak indeks bilangan kenderaan komersial pada tahun 2017 asas 15. Maksudnya indeks dia nak 17 asas 15. Okey. Jadi penting saya tulis indeks macam ni. Indeks saya nak setiap kali soalan awak fokus pada itulah. Apa yang dia nak hitung ni. Jadi kan hitung indeks bilangan kenderaan komersial yang berdaftar pada 2017 berasaskan tahun 2015 dan tafsirkan. Okey, baik. Sekarang ni yang dia nak tu adalah tahun 2017 berasaskan 2015. Jadi saya tulis balik yang ni. Saya tulis balik. 17 adalah yang atas iaitu 75,376 per silap lah. 17 yang ni. 17 yang ni kan 61,956 per tahun 15 yang ni 75 75,376 kali dengan 100. Okey. Kali 100 tu sebab rumus kita adalah Q1 per Q0 kali 100 kalau awak tengok balik rumus lah. Jadinya awak akan tekan kalkulator dapat berapa tu beritahu saya sekejap. 82. 82 point 82.20. 82.21. Siapa dah yang duk jawab? Siapa yang duk jawab ni? Saya nak tahu nama boleh? Rasha. Rasha yang account ke apa? Kelas account ni? Rasha. Okey. Terima kasih Rasha sebab rajin balas. Okey. Baik. Saya nak tanya awak satu soalan. Tanya semua orang lah. Okey. 82.20 ni. Sebab soalan ada sebut kat sini. Kita dah dapat dah jawapan indeks dia adalah 82.20. Dan dia kat sini dia ada sebut satu kata iaitu tafsirkan. Ni tafsirkan. Tafsirkan ni. Apa makna tafsirkan ni? Apa maksud yang kita faham 82.20 ni maksudnya apa? Penurunan. Apa tu? Apa tu apa? Bilangan kenderaan komersial. Maksud dia adalah, saya tak nak buang masa, tunggu awak lambat sangat. Okey, baik. Maksud dia adalah, kalau 82.20 maknanya dia kurang pada 100, betul? Betul. Saya bagi tahu di awal-awal kelas tadi, saya sebut di awal-awal kelas tadi, kalau benda tu 100, maknanya dia tak berubah. Kalau benda tu 105, dia naik 5 mata, betul lah? Dia naik 5 mata. Kalau dia kurang ke 100, dia jadi 80, maknanya dia kurang 20 mata, betul? Betul. Jadi sekarang ni, kita nak beritahu apa yang dia cuba sampaikan adalah 82.20. Saya nak awak tolong tolakkan 100 tolak 82.20. Dapat apa? 17.80. Okey, dapat 17.8% lah yang ni. Maknanya dengan kata lain, untuk tafsirkan ayat tafsir adalah penurunan bilangan ataupun saya boleh tulis cukup awak tengah salin sebab soalan ni saya minta awak salin. Jadi jawapannya penurunan bilangan kenderaan komersial. Kita ikutlah balik soalan tu kata macam tu kan, kita ikut je lah. Komersial berdaftar.
Kita ikut je ayat dia yang soalan bagi. Okey, yang penting sekarang ni sebanyak berapa penurungan dia? Sebanyak yang kita dapat ni 17.80%. Okey, pada tahun 2017 berbanding berbanding ni tahun asal lah, berbanding tahun 2015. Ni 17 asal 15. 17 asal 15. Okey, ini jawapan untuk soalan 1, latih diri 10. Okey. Boleh saya teruskan Cikgu. nombor 2? Ya, saya. Kalau tak jawab yang tafsir tu, tak jawab panjang macam cikgu buat tu, boleh tak diterima? Okey. Apa yang penting niat tu sampai. Apa dia kalau pendek apa dia jawapan yang buat? Penurunan sebanyak 17.80% pada tahun 2017. Yang 7. Pada tahun 2017. Jadi kita saya tak kisah tak ada ayat kenderaan komersial apa semua, tapi saya kisah tahun. Maksudnya awak tak boleh cakap 7.8 pada tahun 2017 kerana dia mesti ada tahun rujukan. Saya sebut tadi, bila dia naik ke, turun ke, dia mesti ada cerita masa, kalau awak nak cerita naik, mesti macam orang marah harga naik. Oh, rakyat marah harga naik. Dia mesti ada rujukan. Rujukan dia maksudnya dulu tu harga murah. Jadi kita mesti ada rujukan tahun bila yang murah pun. Awak kena tulis tu pada tahun 2017 berbanding tahun 2015. Kena ada tahun lagi satu. Dia naik ke, turun ke, dia mesti ada tahun rujukan kita, tahun asas kita. Jadi yang ayat atas tu saya tak kisah. Maksudnya tidak ada perkataan-perkataan yang macam buku buat tu, tapi ayat yang ada adalah ayat 2017 berbanding tahun 2015 kena ada. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Saya teruskan soalan nombor 2. Okey, purata perbelanjaan bulanan isi rumah. Sekejap, kita tak tempat nak menunting ni. Padam lah. Awak tak salin kan? Dah. Okey. Sebab saya tak tempat. Baik, nombor 2. Purata perbelanjaan bulanan isi rumah di Malaysia pada tahun 2014 ialah 3578. Yang ni saya selalu akan ambil terus dia punya point dia, iaitu Q ataupun P boleh lah awak boleh, sebab dia dulu kita boleh buat price 2014 tahun ni 14 sama dengan 3578. Okey, pada tahun 2017 okey, pada tahun 2017 purata perbelanjaan bulanan isi rumah ialah 4003. Maknanya pada tahun 2017 price dia adalah 4033. Okey, cari indeks purata perbelanjaan bulanan isi rumah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2014 dan tafsirkan. Sama aja. Terbalik kepada soalan nak cari indeks purata perbelanjaan isi rumah pada tahun 2017 berasaskan 2014. Okey, so jadi apa yang awak patut buat? Awak kena tulis indeks, sebab dia nak indeks tahun 2017 berasaskan 2014, tulis 14 kat bawah sebab asas kat bawah. Okay, indeks 1714 dia suruh kita cari. Jadi ambil 17 punya harga yang ni 4033 bahagi 14 yang ni 3578 kali 100. So jawapan dia adalah kalkulator. So akan dapat bagi tahu dia. 112.7. 112.
12.72. Ui. Okey. 112.72. Betul lah tu. Kita tekan kalkulator pun betul. Okey. Jadi, tafsir kan? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Berlaku penaikan. Penaikan ke kenaikan? Kenaikan. Kenaikan. Ya, berlaku kenaikan. Berapa persen naik? 12.72. Ya, 12.72. Okey, 12.72%. Aku kenaikan peningkatan ataupun peningkatan purata belanjaan bulanan isi rumah sebanyak 12.72%. Tahun dia, tahun 2017 berbanding 2014. Okey, jadi saya harap awak boleh faham dan salin. Termasuk tafsirkan tadi. Okey, saya nak pergi soalan nombor 3 tapi saya tinggal dia. Awak buat sendiri nombor 3. Sama je. Boleh tak? Nombor 3 saya bulatkan tak awak buat sendiri, boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Sama je, 1, 2. Okey, saya nak pergi nombor 4. Okey, saya nak pergi nombor 4. Okey, nombor 4. Saya nak tunjuk sikit macam mana kita nak buat nombor 4 ni. Nombor 4 ni kita guna kaedah yang saya tunjuk tadi, iaitu kaedah sebab kita nampak dekat sini kita ada 3 tahun. Satu 2013. Alamak, kamera tak nampak. Ni tak. 2013. Saya ada 2019. Dan kita ada tahun 2019. Tapi asal dia rujukan lain 2013. Ya, ataupun dengan kata lain sini, kita nampak kat sini ada melibatkan 3 tahun lah. Yang pertama tahun 2013. Yang kedua tahun 2011 pun ada kat sini. Nampak ni ada 2011. 2011. Dan satu lagi tahun 2019. Betul, ada tahun saya tertinggal. Ada 11, 13, 19. Jadi saya patut tulis 11 dulu lah. Okay, sorry. Patut saya tulis 2011 dulu. Lepas tu 2013. Lepas tu 2019. Okay. Cakap ni faham? Kita ada 3 tahun. Kalau kita ada 3 tahun, kita nak guna apa? Senyap je, dah terputus ke saya ni? Hello? Apa dia soalan cikgu? Soalan saya ada 3 tahun kat sini, 2011, 2013, 2019. Jadi apakah kaedah yang sesuai kita nak pakai? Split and fill. Play and fill. Split and fill. Okay, lagi. Jadual. Okay. Saya harap awak tak boring lah, kena jawab apa semua. Biasalah tu. Kelas macam tu lah. Jadi kan, sebelum kita buat jadual ke split and fill, kita kena kenal pasti dulu yang ni. Okay, saya besar 2013, lepas tu dari 2011 sama dengan 100. Apa maksud kat sini? Apa maksud 2003, tahun 2013, 2011 sama dengan 100? Maksud dia adalah 2011 adalah tahun agak-agak apa? Tahun 2013 adalah tahun semasa. Tahun 2011 adalah tahun asas. Sebab saya dah bagi tahu tadi, tahun asas adalah 100. Okey? Kena ingat ni Yang ni memang kena ingat. Tahun asas adalah 100.
Dia tak berubah. Dia duduk tempat asal. Sebab tu lah kalau kita naik 120 ke, dia daripada 100 je tak? 100 ni adalah tahun asas. Jadi bila naik 120 ke, dia naik 130 ke, macam mana pun asas dia 100. Jadi sebab dia, dengan kata lain, dia nak tunjuk kat kita, benda ni nak tunjuk kat kita bahawa 2011 ni adalah tahun asal. Atau kita boleh tulis dekat sini indeks 2013 per 2011 sama dengan 150. Dah sana indeks 2019 per 2011 sama dengan 25. Dan indeks 19 tahun asasnya 13. Tak tahu. P. Okey. Jadi apa kita buat? Kita guna kaedah split and fill. Okey. Saya tulis kat sini balik. Sorry lah, saya tulis balik cantik-cantik sikit. Jadi indeks 1311 sama dengan 150. Indeks 1911 225, indeks 1913 sama dengan P. Okey. Ini maklumat yang saya ada. Okey. Saya harap awak boleh ikut sampai setakat ni, okey ke? Okey. Okey, terima kasih. Okay, apa yang saya akan buat adalah, tadi ada seorang bagi tahu saya nak guna kaedah apa dulu? Play and fill. Split and fill. Kita boleh guna kaedah split and fill. Jadi kita tulis sini indeks 1913 sama dengan indeks 9. Kita nak buat split and fill tadi? Lambat tunggu ni. Tak apa, 19. Asingkan. Ya, Arab 13. Maksud split adalah pisah kan? 3. Lepas tu saya nak masuk tahun apa ni? Yang tak tahu ni. 11. Apa dia tadi? 2011. Okey, terima kasih. Jadi, saya akan masukkan sekarang ni nilai yang saya dapat 1911 mana? 1911 yang ni. Betul? Saya nak tulis apa? 225. 225, betul? Per Per 100. Per 100. 100. Good. terus. Bagus. Darab dengan 11, 13 ada ke? Tak ada. Tak ada. Apa yang ada? Ada. 100. 13. Saya nak tulis apa sekarang? 13 per Okey, tak apa. 11. Saya tahu. Saya nak tulis apa sekarang? 100 per 150. 100 per 150. Okey, oleh kerana nombor tu terbalik, kita terbalikkan juga. Boleh? Boleh. Boleh. Darab dengan? 100. 100. Jangan lupa ini Yang ni selalu orang lupa ni pasal dia seronok lebih kan. Okey, jangan lupa yang jarak 100 itu. Okey, so awak kata awak dapat 150. 150. 150. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni kalau saya guna kaedah jadual, awak akan dapat jawapan yang sama ke? Ya kot. Ya kot. Sebenarnya ya pun. Baik kita cuba. Okey, saya buat cepat-cepat. Okey, saya buat cepat-cepat. Q1. Alamak, bateri saya dah. Baik, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Dengar. Minta maaf, saya punya sebenarnya saya punya laptop
habis bateri, saya tak perasan saya tak buka bateri. Jadi yang sekarang ni saya guna tab saya semata-mata. Jadi awak dengar saya cakap apa? Sambil nak tunggu laptop saya on balik ni. Okey. Okey. Sekejap saya tengah on balik laptop saya ni. Off terus. Sekarang dekat skrin nampak apa? Tak nampak apa. Tak ada apa. Gelap. Lak. Okay, sekarang? Dekat home cikgu. Nampak. Nampak dah? Okay, saya sambung kan. Minta maaf sekejap. Saya teruskan. Saya buat 3 ni. 3. Saya masukkan tahun. Tahun yang ada adalah 11, 13, 19. 11, 13, 19. So saya akan kena tulis ini 100, 100, 100. Jadi saya isikan yang saya ada 13, 11 adalah 150. 19, 11 adalah 225. Yang dia nak 19, 13, dia nak yang ni. Okey, dia nak yang tu. Okey, dia nak yang tu. Jadi awak tulis je lah 150 per 100. Sekejap. Sama dengan 225 per X. Okey, so jangan saya buat ni. X di sini 225 ni kali dengan 100 bahagi dengan 150. So X sama dengan, tekan kalkulator. Ratus 50. Dapat 150 sama 150. 150. Sama-sama. Okey. Sama. So, okey ke? Awak sekarang ni bagi tahu saya terang, susah ke senang? Senang. Senang. Yang borang dog tadi saya bagi tu jangan isi lagi ya. Awak kena lepas habis kelas baru boleh isi. Tak isi lagi. Okey. Yang sekarang ni soalan nombor 5 ni saya minta awak buat sendiri, boleh? Boleh. Soalan 5 ni pun menggunakan 3 tahun. Okey. Okey. Sekejap, saya nak cuba masuk balik guna laptop. Harap boleh lah. .2 ni saya suruh salin tak kan? Tak. Saya suruh Sudah salin pada tu. Intensif. Okey, saya pergi terus soalan nombor 1. Okey, kita tengok apa yang kita boleh buat dengan soalan nombor 1 tu. Sekejap saya nak cuba masuk balik saya punya laptop ni. Saya sedang masuk. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan nombor 1 sementara ni. Pada bulan Januari 2017, purata suhu di Bandar P ialah 25.3 darjah Celsius. Manakala purata suhu pada bulan Februari ialah 2017. Jadi ni cerita tentang bulan je lah. Sebulan je. Cari indeks purata suhu pada bulan Februari dengan mengambil bulan Januari sebagai masa asas dan tafsirkan nombor berikut. Okey, saya punya internet laptop mana? Sekejap. Setting saya punya sound. Awak dengar macam mana?
Allahu Akbar, tersilap. Hello. Ya. Ya, cikgu. Awak nampak apa kat skrin? Hilang ke? Nampak muka cikgu. Ya. Nampak muka cikgu. Betul tak? Buat dah. Sekejap lah, saya sedang maklumlah. Semuanya buat sendiri. Sekejap lah. Saya sedang nak kembalikan tab saya ke dalam kelas. Okey, nampak tak? Bunyi je. Suara. Sakit besar. Apa dia? Suara dengar macam mana? Okey je. Dah nampak, dah nampak. Okey. Saya sendiri dengar double. Okey, sekarang dengar macam mana? Jelas. Jelas. Okey, sorry ya. Baik, kita mula balik. Soalan nombor 1. Dah habis dah? Jawapan apa? Ada orang dapat ke? 2017 soalan nombor 1 ni. Cari indeks purata suhu pada 2007, bulan Februari dengan mengambil bulan Januari sebagai masa asas. Maknanya kita nak Januari duduk di bawah lah. Ataupun kita boleh ini indeks Februari, Feb, ataupun dia ada tahun kat situ. Sebab tahun dia sama, 2017 kan. Jadi saya tak boleh ambil tahun lah. Saya ambil Feb bahagi dengan Januari. Okey. Indeks Februari, asas Januari. Okey, jadi saya ambil nilai Februari yang saya ada, iaitu Februari adalah 27.4. Januari yang ada kat sini adalah 25.3 kali dengan 100. So jawapan dia adalah 108.3. 108.3. So ini adalah indeks. Soalan saya adalah tafsirkan. Soalan seterusnya dia tanya, tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Apa maksudnya? Maksudnya saya bagi tahu lah terus. Maksudnya adalah dia ada kenaikan berapa tu? Kenaikan 8.3. Ya. Maknanya bulan Februari berlaku kenaikan 8.3%. Okey. Ataupun dari segi peratus lah. Dari segi indeks 108.3. Jangan awak kata ni peratus pula. Ni bukan peratus, ni indeks. Ni peratus. Okey.
Baik. Nombor 2. Soalan seterusnya nombor 2. Diberi indeks harga bagi sejenis item pada tahun 2016 berasaskan tahun 2015 ialah 130 dan indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2015 ialah 120. Cari indeks harga item tersebut pada tahun 2015 berasaskan 2012 dan tafsirkan. So soalan dia lebih kurang juga. Sekarang ni kalau perhatikan soalan tu je, soalan cari indeks ni semua yang beza adalah item tu. Benda apa dia suruh kira. Tapi basic dia, konsep dia yang tu lah. Dia suruh cari indeks, carilah indeks. Okey, dia cari indeks harga item tersebut pada 2015 berdasarkan 2012. Jadi kan, saya nak senang, saya tulis jadi sekali lagi indeks 2015 ataupun tak apalah 2015, 2012. Jadi saya pergilah harga pula. Diberi indeks harga bagi sini item pada 2015. Oh, yang ni dia bagi semua. Yang ni dia bukan harga. Yang ni semuanya indeks. Okey, siapalah saya pendekkan sebab macam tu dia nak kena pendek sikit. So dia nak 15, 12. Yang ni yang dia nak. Yang dia bagi apa? Indeks apa? Indeks harga 2016 asas 15. So apa? 130. Okey, yang ni. Dan indeks harga pada tahun 2016 berdasarkan tahun 2012 ialah 120. Satu lagi indeks harga 2016 asas 12 sama dengan 120. Okey. So awak nampak apa saya nampak? Nampak. Nampak. Apa nak buat? Apa plan awak nak buat ni? Kan Tak dah. asingkan. Kaedah jadual. Jadual ke Asyik. jadual? Ada orang sebut jadual, ada sebut orang split and fill. Maknanya ada cita rasa masing-masing lah ni. Ada orang dia minat split and fill, ada orang dia minat jadual. Tapi tak kisahlah mana-mana pun janjikan dapat jawapan. Jadi bagi tahu saya lah jawapan dia apa, buatlah sekarang. Kalau nak cepat, ya. Saya tak guna tak Tak ada guna apa? Ya. tak ada apa cikgu. Tak ada apa. Apa yang tak ada apa pula? Okey, tak apa. Sekarang bagi tahu saya. Nak bagi tahu saya jawapan dia berapa? Hampa buat dah ni. Indeks 15, 12. Sama dengan indeks 15, 12. Tahun apa yang tak ada ni? 16. So 15, 16 terbalik. Jadi 100, 130. 16, 12, 120 per 100 kali dengan 100. So jawapan dia, lepas awak tekan kalkulator, 92.31. 92 kan? 92.31. 92. Jawab je, awak jangan malu-malu tekan jawab je sebab saya tak kisah pun. Okey, jawab je. Jadi 92.31. Jadi di sini kita dapat dah indeks yang jawapannya dan dari segi tafsirannya apa? Kita telah berlaku penurunan harga. Okey, sebanyak berapa persen? 100 tolak 92. Dapat 7.69. Okey, tahun 2015 berbanding 2012.
12. Okay, awak buatlah cantik-cantik sikit. Okay, penurunan harga. Okay, ini soalan nombor 2. Okay, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, very good. Sekejap Boleh dengar saya tak? Boleh. Okey, lagi clear saya dengar kat sini. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ni, apa awak nampak kat skrin? Kosong dah kah? Hitam. Okey, baik. Hitam je. Sekarang nampak dah? Kosong. Dah. Okey, baik. Soalan nombor 3, 4 dan 5 ni saya nak minta awak buat sendiri, boleh ke? Ada. Nampak. Soalan 3, 4, 5 saya nak minta awak buat sendiri, boleh ke? Boleh. Okey. Ni macam kerja rumah lah. Apa yang awak belajar tadi, awak cuba apply dengan soalan 3, 4, 5 dan tadi ada satu lagi soalan. Dan awak boleh lepas buat, awak boleh tengok jawapan belakang. Dekat buku teks ada jawapan belakang. Cek satu-satu. Dan kalau jawapan tu tak sama dengan belakang, awak boleh PM saya lah atau bertanya dalam grup. Tanya dalam grup, apa masalah dia, kita akan cuba bincang. Dan kalau awak dapat jawapan tu awak dapat, maka tak masalah lah, betul lah tu. Okay. Saya ingat saya nak tamatkan dah kelas, tapi sebelum tu saya nak awak jangan lupa isi kehadiran dalam Telegram. Yang satu lagi tu isi sekarang lah, lepas kelas yang dokumen tu yang saya bagi satu lagi Google Docs tu, ada Google Form awak dah dapat dalam saya punya Telegram tu, kita punya Telegram tu. Tolong isi selepas habis kelas. Boleh? Boleh. Jawab, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Dan sebelum saya tamatkan kelas, boleh tak kita takat gambar sikit? Awak semua on camera boleh tak? Untuk bukti kehadiran. Bukti kehadiran boleh tak awak on camera? Sekejap. Gambar saya pun tak ada dah ke? Tak ada. Takat gambar.
Kalau seorang pun tak buka kamera. Okeylah, tak apalah kot. Saya pun dah tak nak buang masa lama sangat. Kalau tak nak, tak payahlah kot. Okey, tak apa. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, tak apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamatkan kelas hari ni Terima kasih kerana hadir. Okey, Assalamualaikum. Cikgu tak tutup rekod. Nasya. Keluar Tira, keluar.